A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Yang bermaksud adalah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan rahmatnya kita bertemu lagi dalam tafsir surah Al-Juz'ul Amma. Hari ini merupakan kali yang ketiga dalam bulan Disember bulan 12. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama bacakan surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj bermaksud tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Muslim-muslimat pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita bacakan surah Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita telah sama-sama membaca surah Al-Buruj. Muslim-muslimat pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekarang mari sama-sama kita lihat kepada apakah latar belakang kepada surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj merupakan surah ke-85, diturunkan di Makkah yang mengandungi 22 ayat. Dinamakan surah Al-Buruj iaitu tempat-tempat peredaran bintang-bintang, kerana pada awal surah ini Allah bersumpah dengan langit dan bintang-bintang serta hari pembalasan yang dijanjikan ke atas orang-orang yang beriman akan menerima pembalasan di akhirat kelak. Di antara intisari kandungan surah ini ialah kisah kekejaman orang-orang kafir ke atas orang-orang yang beriman, iaitu golongan yang dipanggil sebagai Ashabul Ukhdud, yang memaksa mereka supaya menjadi kafir dengan mengenakan azab ke atas mereka. Allah akan membalas perbuatan zalim orang-orang kafir ke atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Quran merupakan kitab suci yang diterpelihara dengan sebaik-baiknya di Lauh Mahfuz. Sudah dia di antara intisari secara ringkas tentang kandungan surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini bermaksud tempat peredaran bintang-bintang. Muslim-muslimat pendengar dirahmati Allah sekalian, kita lihat pula kepada sebab dan hikmah penurunan surah.
Surah ini diturunkan bagi memberi ketenangan kepada Nabi dan para sahabat yang menghadapi pengkhianatan daripada orang-orang kafir, iaitu dengan menceritakan kisah Ashabul Ukhdud di Najran, Yaman, dan kisah Fir'aun dan kaum Samud yang sama seperti penduduk Mekah yang mendustakan kebenaran. Allah menghukum mereka dengan balasan yang berat. Terdapat dua kisah penting dalam surah ini, iaitu pertamanya kisah Ashabul Ukhdud berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dan juga riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Ada seorang raja kafir bernama Zur'ah bin Tuban Al-As Al-Himyari yang terkenal dengan gelaran Zunnuwas Al-Yahudi. Zunnuwas Al-Yahudi. Jadi beliau mendapat tahu bahawa segelintir rakyatnya telah beriman dengan agama Kristian. Lalu beliau bersama banteranya dari Himyar untuk memerangi mereka. Telah berjaya menunjukkan mereka dan diberi pilihan sama ada untuk kekal menganut agama Yahudi atau dibakar. Mereka memilih untuk dibunuh. Lalu digali untuk mereka satu lubang besar dan dinyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka sekali lagi diberi pilihan bahawa siapa yang keluar dari agamanya itu akan dibebaskan, manakala yang ingkar akan dibakar. Maka orang-orang yang tetap beriman itu dicampakkan dalam api, sementara raja dan pengikut-pengikutnya menyaksikan keadaan tersebut. Jadi mereka campak orang beriman dalam api dan mereka menyaksikan dengan rasa megahnya terhadap perbuatan jahat mereka. Ada pendapat menyatakan bahawa seramai 20,000 orang golongan Ashabul Ukhdud telah mati dibakar. Namun ada pendapat mengatakan bilangannya adalah 12,000, ada pun menyatakan 70,000 orang. Apapun yang melibatkan satu jumlah yang cukup ramai. Yang kedua, kisah Ashabul Ukhdud yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih. Ceritanya ialah seorang raja memiliki seorang tukang sihir yang telah dilanjut usianya. Dia telah memilih seorang remaja untuk dilatih dengan ilmu sihirnya bagi menggantikan tempat tukang sihir tersebut nanti. Maknanya nak dilantik seorang pengganti lah, sebab tukang sihir yang asal telah lanjut usia. Jadi di antara istana dan rumah tukang sihir itu ada seorang pendeta. Remaja itu akan singgah di rumah pendeta tersebut sebelum dia pergi mempelajari ilmu sihirnya di rumah tukang sihir tersebut. Jadi sebelum dia pergi ngaji, nak pergi belajar dengan tukang sihir raja tu, dia telah pergi belajar dulu dengan seorang rahib lah, seorang pendeta. Jadi remaja ini tertarik dengan pengajaran pendeta itu. Satu hari dalam perjalanannya, remaja tersebut terserempak dengan seekor binatang yang merayap. Ataupun kata binatang itu adalah dabah, binatang yang merayap yang mengganggu orang ramai. Jadi dia mengambil seketul batu dan berkata, wahai Tuhan, sekiranya ajaran pendeta ini lebih engkau sukai atau lebih baik, lebih betul, lebih tepat daripada ajaran tukang sihir, maka engkau bunuhlah binatang itu dengan batu ini. Jadi remaja itu seolah-olah minta petunjuk dengan perbuatannya untuk membunuh dabah tersebut. Lalu dilontarnya batu tersebut dan binatang itu dengan izin Allah binatang itu mati. Jadi ekoran daripada peristiwa ini, remaja ini meneruskan pembelajarannya dengan rahib tersebut sehingga mahir dan mampu mengubati serta menyembuhkan penyakit seperti sofa, kusta serta penyakit-penyakit lain. Sementara itu salah seorang pembesar sahabat raja yang telah buta matanya tapi berjaya disembuhkan oleh remaja tersebut. Raja bertanya kepada pembesar itu, siapakah yang telah menyembuhkan penglihatanmu? Beliau menjawab, Tuhanku. Maksudnya dia menjawab, raja tanyalah pembesar itu, siapa dia yang menyembuhkan matamu tu? Jadi dia kata Tuhanku. Jadi raja murka kepada pembesar tu, lalu dia pun menyiksa pembesar tersebut. Pembesar tu masih kata menteri dah. Muslimat pendengar yang rahmati Allah sekalian, seterusnya baginda diberitahu tentang remaja tersebut dan ia disiksa termasuk gurunya rahib tersebut supaya meninggalkan agamanya. Sebab itulah semasa di tengah belajar tu rahib dah pesan pada dia,
Maksudnya jangan cerita tentang dia yang menyampaikan ajaran dia ni, yang ajar dia ni, sebab inilah akibatnya. Akhir sekali dia sendiri telah diseksa. Dia rahib itu digergaji badannya, manakala remaja tersebut, maksudnya rahib itu digergaji tubuhnya, manakala remaja tersebut disiksa dengan berbagai cara, seperti dibawa ke puncak bukit dan dihumbankan daripada puncaknya. Ia juga dibawa menaiki bahtera kecil, lalu ditenggelamkannya. Remaja itu berdoa pada Tuhan dan dia selamat. Maksudnya dicampak daripada bukit, dibawa ke laut, semuanya tidak berjaya untuk maksudnya usaha-usaha yang dilakukan itu tak berjaya untuk membunuh remaja tersebut. Jadi remaja itu akhirnya memberitahu pada raja bahawa dia tidak dapat dibunuh, melainkan dia disalibkan di satu batang pokok tamar di hadapan himpunan manusia di tanah lapang. Maksudnya kalau nak bunuh sangat dia ni ada satu cara, maksudnya kena disalibkan dia di tanah lapang. Jadi remaja itu berkata kepada raja, tuanku, ambil anak panah dari karung panah hamba. Karung pula kena ambil panah pula kena ambil panah daripada karung dia, panah dia lah. Dan panahlah hamba dengan menyebut dengan nama Allah. Dengan nama Allah Tuhan anak remaja ini. Dengan nama Allah Tuhan kepada budak ni. Jadi raja tersebut memanahnya sebagaimana yang dinyatakan dan mengenai bahagian pipi remaja itu. Jadi remaja itu tersebut meletakkan tangannya pada tempat panah tersebut dan terus meninggal dunia. Melihat peristiwa tersebut, orang ramai yang hadir berkata, kami beriman dengan Tuhan remaja ini. Kami beriman dengan Tuhan budak ni, Tuhan remaja ni. Jadi lalu raja memerintahkan supaya digali liang, diletakkan titian pada permukaannya dan dinyalakan api di dalamnya. Raja mencampakkan sesiapa saja yang tidak ingin kembali pada agama mereka ke dalam api tersebut, sehingga tiba giliran seorang wanita bersama bayinya yang takut dan teragak-agak daripada dihumbar ke dalam api tersebut, sehingga bayi itu bertutur, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau di jalan yang benar dan ini hanyalah satu musibah kecil. Bila seluruhnya bersabar dan tabah menghadapinya dan terjun bersama bayinya. InsyaAllah. Itulah dia keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT yang Allah nak tunjukkan kepada sesuatu kaum. Maka mereka ini beriman dan yakin kepada Allah SWT. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk tafsir Quran Juzul Amal Surah Al-Buruj, hanya sekadar itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi akan datang. Sekarang kita akan masuk pada kali yang keempat sudah dalam bulan 12 insyaAllah. Yang sekali yang baik daripada Allah, saya lemah daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wa akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.